Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton. Nama saya adalah Muhammad Muhammad Daud, bernombor matrik A17045. Saya akan membentangkan mengenai projek akhir asas pengurutan bandar, iaitu di Bandar Kota Baru Kelantan. Okey, untuk pertamanya saya akan berkongsikan mengenai masalah pengangkutan yang dihadapi di Bandar Kota Baru Kelantan. Okey, masalah pertama adalah masalah pengangkutan awam. Kenapa masalah pengangkutan awam? Sebab perkhidmatan yang disediakan pada Bandar Kota Baru Kelantan ni adalah terhad, dan jika dilihat pada situasinya, penggunaan bas yang digunakan adalah agak usang atau lama, dan juga dia punya stesen bas adalah terhad. Sebab bandar di Kota Baru adalah agak luas, tapi dia punya pengangkutan tu, punya stesen bas tu adalah sikit je. Salah satu masalah dia. Dan untuk keduanya adalah masalah lalu lintas pada bandar itu. Pertamanya adalah mengenai kesesakan pada waktu bekerja, iaitu pagi dan petang. Jika dilihat pada setiap pagi dan petang, jalan raya di bandar ini akan selalunya sibuk dan menyusahkan pada orang ramai lah. Dan keduanya adalah laluan khas bagi pejalan kaki dan basikal juga adalah terhad di bandar ini, dan ini akan menyebabkan biasanya berlakunya halangan. Sebab kita dah ada jalan khas untuk jalan kaki ataupun basikal. Biasanya dia bertembung dengan kereta ataupun motosikal. Okey, yang ketiganya adalah mengenai masalah pemandangan jalan raya. Okey, masalah pemandangan jalan raya ini adalah tidak lagi kata penting lah, sebab biasanya setiap jalan raya akan berlaku masalah halangan. Jadi yang pertamanya adalah jalan raya yang terdapat pada Kota Baru, terdapat pada Bandar Kota Baru tidak selamat kerana terdapat beberapa kerosakan pada jalan tersebut. Antaranya adalah mengenai kerosakan pada lampu isyarat. Lepas tu kita ada masalah macam lubang dan juga lain-lain lagi. Satu yang terakhirnya ada juga masalah kelalaian pemandu sendiri dan menyebabkan berlakunya kemalangan. Okey, seterusnya ini adalah antara contoh gambar pengangkutan yang ada di Kota Baru Kelantan, Bandar Kota Baru Kelantan. Okey, ini kita tengok, ini adalah bas seperti Rapid tu, BKL tu, lebih kurang je. Lepas tu yang kedua ni adalah beca, tapi beca ni biasanya kuranglah digunakan, dan kalau guna pun ada daripada orang luar lah yang datang ke sini, dia nak cuba naik. Okey, yang seterusnya adalah masalah yang selalu berlaku di bandar ini. Kalau tengok sini adalah masalah kesesakan lalu lintas yang biasanya selalulah jadi, tak kira hari bekerja ataupun hari perayaan, memang akan berlaku je, sama seperti gambar sebelah ni. Seterusnya, ini adalah salah satu masalah yang terdapat pada jalan di bandar, itu jalan berlubang. Dan jalan ni adalah salah satu faktor penyebabnya berlakunya kemalangan jalan raya. Okey, untuk polisi pengangkutan yang perlu ada pada bandar ni, kita perlulah memperluaskan penggunaan perkhidmatan awam di kawasan kampung maupun bandar, seperti perkhidmatan bas ataupun taksi. Ataupun kalau tak ada taksi pun, kita sekarang pun ada Grab, MyCar dan lain. Seterusnya kita perlulah mengubah undang-undang baru, itu kita menghadkan bilangan kenderaan bagi sesebuah rumah. Jadi kalau kita hadkan bilangan kenderaan, maksudnya kesesakan lalu lintas ni kita dapat kurangkan, sebab bilangan kenderaan dapat dikurangkan. Dan ketiga, kita telah menyediakan aplikasi itu untuk melakukan aduan secara atas talian dan aplikasi untuk mengetahui keadaan lalu lintas. Jadi kalau kita ada aplikasi ni, maknanya kita boleh mengelakkan daripada melalui jalan ni, dan kita boleh cari jalan alternatif yang lain. Yang keempat adalah kita perlu mengubah undang-undang baru, iaitu kita perlu mewajibkan penyelenggaraan kenderaan bagi perjalanan melebihi 10,000 km bagi 6 bulan sekali. Maksudnya, kenapa kita perlu kena buat jadi? Sebab biasanya kita tengok kenderaan ni okey je, tapi disebabkan dia tak diselenggaraan,
tak ada sekarang, maksudnya mungkin kita tak tahu kereta tu ada rosak. Jadi masalah-masalah ini akan menyebabkan selalunya faktor berlakunya kemalangan. Okey, yang terakhir adalah kita perlu menambah laluan khas bagi pejalan kaki, basikal dan juga kenderaan khas yang lain macam skuter elektrik ke apa-apa. Jalan ni kita perlu ada sebab bila kita tak ada jalan ni, kita akan menyebabkan berlakunya kemalangan sebab berlakunya pertembungan daripada kereta kenderaan lain dengan pejalan kaki. Seterusnya adalah ini adalah contoh pengguna awam yang kita perlu perluaskan lagi di Bandar Kota Baru. Kita memang dah ada bas ni, tapi kita perlu tambah dia punya stesen, dan juga kita perlu kita memerlukan satu lagi kenderaan seperti kenderaan monorail ni disyaratkan, tapi sekarang dah bukan dalam proses pembinaan. Mungkin pada tahun 2026 akan siap sepenuhnya. Seterusnya, ini adalah satu contoh bagi laluan khas untuk pengguna basikal dan pejalan kaki. Dan ini adalah peta. Ini contoh yang ada pada negeri Selangor. Jadi kita boleh gunakan untuk membina ni lah di bandar ni. Seterusnya, kita ada perancangan jangka pendek. Kita perlukan perancangan ni sebab kita boleh membuat persediaan lah. Jadi yang pertamanya, kita perlu menambahkan satu laluan khas bagi pejalan kaki, basikal dan juga kenderaan khas yang lain seperti yang tadi, untuk mengelakkan berlakunya kemalangan. Kedua, kita perlukan aplikasi untuk melakukan aduan secara salian dan aplikasi untuk mengetahui keadaan lalu lintas bandar. Dan ketiga, kita perlu mengubah semula pelan perjalanan bas, termasuk bas luar bandar lah. Jadi sebab kalau kita tak ubah, jadi maksudnya mungkin ada segelintir kampung atau bandar yang akan tercicir, menyusahkanlah diorang untuk menaiki inilah kenderaan ni. Yang keempat, kita perlu menambah perkhidmatan pengangkutan seperti bas dan basikal sewa. Jadi kalau kita ada basikal sewa ataupun bas ni, jadi senanglah orang nak bergerak daripada bandar ke ni kan, jadi senanglah. Dan kita yang adalah yang terakhir adalah kita perlu kenakan bayaran tambang perkhidmatan awam yang berpatutan. Jadi kalau kita kenakan bayaran tambang yang kata berpatutan, maka kita dapat mencegah daripada berlakunya pencemaran. Sebab bila kita naik kenderaan awam, maksudnya kenderaan persendirian akan berkurangan, dan kita tahu bila dah kenderaan semakin kurang, maksudnya tiadalah pencemaran, kita dapat kurangkan pencemaran udara. Seterusnya, ini adalah salah satu contohlah gambar basikal sewa. Yang ni biasanya ada di Selangor ke mana-mana, memang adalah benda ni. Jadi dia sangat mudah dan agak menjimatkan sebab harga dia pun taklah mahal. Dan kita ada skuter elektrik yang sekarang. Dan ni adalah perancangan jangka panjang. Kita perlu juga, yang pertamanya, kita perlu menambah pembinaan laluan jalan raya bertingkat bagi mengelakkan berlakunya kesesakan lalu lintas. Sedia berdalan ni sudah dilakukan, tapi di bandar-bandar besar biasanya ada. Keduanya adalah menyediakan pengangkutan rel seperti KTM, LRT dan lain-lain di pesuruhan bandar. Jadi kalau kita ada yang ni juga, kita dapat mengelakkan berlakunya kesesakan lalu lintas dan masalah kenderaan yang berlebihan lah. Dan ketiga, kita perlu membina laluan khas bagi pengangkutan awam seperti bas bagi mengelakkan kesesakan pada jalan raya. Laluan khas ni memang sepatutnya dibina, sebab bila kita tak membina satu lagi laluan khas, dia akan menyebabkan berlakunya pertemuan daripada kenderaan persendirian dan kenderaan lain macam bas kan. Jadi kalau dia berlaku pertemuan, maksudnya peluang untuk berlakunya kesesakan tu adalah tinggi lah. Yang satu lagi lah, kalau kita ada laluan khas, maksudnya kita dapat memindahkan masa perjalanan bagi bas itu sampai ke tempat. Dan yang keempat, kita perlu menambah laluan khas bagi pejalan kaki, basikal dan juga kenderaan khas yang lain.
Dan akhir sekali kita perlulah menggunakan kenderaan mesra alam bagi mengurangkan pencemaran alam sekitar. Ini adalah contoh kenderaan mesra alam. Tapi biasanya kita tak guna di Malaysia, tak terkenal lagi. Tapi kalau dilihat pada negara luar macam negara Jepun, biasanya diorang dah guna. Sebab diorang nak kurangkan penggunaan petrol, dan bila diorang kurangkan penggunaan ni, diorang dapat mengurangkan pencemaran alam. Itu saja daripada saya. Terima kasih.